Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang sudah hadir pada hari ini. Selamat datang ke pementasan drama pelajar Meja Bahasa Melayu mata pelajaran drama dalam pengajaran Bahasa Melayu. Inilah sebuah drama yang bertajuk Sejarah Malaysia. Sejarah dan Patriotik. Babak 1. Asal-usul nama Melaka pada tahun 1402. Lokasi sebuah hutan tempat para meswara berhenti untuk berehat. Para meswara melarikan diri ke Melaka apabila terpaksa menghadapi kekalahan dalam pertempuran melawan Siam di kerajaan Singapura. Para meswara awalnya memerintah Singapura, tetapi setelah mengalami kekalahan, dia memutuskan untuk mencari perlindungan dan kesempatan baru di tempat lain. Justru, setibanya di sebuah perhentian tempat baginda berehat, terjadinya peristiwa yang menjadi titik penting dalam sejarah Melaka. Heran, bukankah sepatutnya anjing peliharaan beta lebih kuat daripada seekor kancil? Ini sangat luar biasa. Kamu, apa nama pokok ni? Mungkin pokok durian kali. Hei, bukanlah. Ini pokok Melaka. Melaka? Oleh kerana beta sangat terpukau dengan kejadian ini, beta pasti ini akan menjadi sebuah kerajaan yang membangun satu hari nanti. Kita namakan tempat ini sebagai Melaka. Hahaha. Babak 2. Kedatangan Laksmana Cengho di Melaka pada tahun 1405. Lokasi di Istana Melaka. Adat Melaka yang berkembang dengan pesat memberikan keyakinan untuk Sultan Mansur Shah untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan China. Baginda meminta Tun Perpatih sebagai utusannya dengan sepucuk surat untuk Maharaja Yonggi. Tun Perpatih berjaya menarik hati Maharaja China dengan kemasyhuran dan kekayaan Kesultanan Melaka sehingga Maharaja tersebut menghadiahi puterinya Hang Lipo untuk dijadikan isteri Sultan. Puteri Hang Lipo datang ke Melaka bersama 500 orang pengiring perempuan dan 4 orang pegawai pribadi. Ketibaan Laksmana Cengho. Kipas nombor 5. Laksamana! Laksa sini. Wah, ada laksa. Apa kabar Laksamana Cengho? Ayo, bini saya beranak tapi anak perempuan. Ayo. Beta tak paham apa yang dia katakan, tapi beta ketawa saja. Patih ada bawa dia daripada Maharaja Yongli dan Maharaja Yongli memburu Siam pergi ke Siam. Oh, terima kasih Laksamana kerana telah membantu kami menyerang tentera Siam. Siapa pula gadis cantik ni? Oh, ini Puteri Hang Lipo, anak Maharaja Yongli. Sultan mau? Sultan ambillah. Puteri Hang Lipo memeluk agama Islam lalu berkahwin dengan Sultan Mansur Shah. Pengiring-pengiring puteri kemudian berkahwin dengan pegawai-pegawai Sultan Mansur Shah. Perkahwinan Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah dikurniakan dengan seorang anak lelaki yang dinamai baginda sebagai Padura Mimat. Babak 3. Melaka jatuh ke tangan Portugis.
Portugis. Pada zaman Melaka di bawah perintah Sultan Mahmud Shah, ibu kota kerajaan tersebut diserang oleh tentera Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Serahkan Melaka kepada saya. Begitu dia, tidak boleh. Baiklah, kalau begitu kita jumpa di medan perang. Pinjam mas. Serangan dimulai pada 10 Ogos 1511 dan berjaya ditawan pada 24 Ogos 1512. Ramai rakyat terkorban dan banyak rumah-rumah serta harta benda telah musnah. Istana Sultan Melaka yang menjadi lambang kebesaran kerajaan Melaka juga turut musnah. Kota Formosa dibina di Banda Hilir oleh Portugis sebesar dia berjaya menawan Melaka. Babak 4. Belanda bersepakat dengan Kesultanan Johor untuk menyerang Melaka pada tahun 1641. Lokasi di Istana Sultan Johor. Pada awal abad ke-17, Syarikat India Timur Belanda memulakan konsep menghapuskan pengaruh Portugis di Timur. Pada ketika itu, Portugis telah membina kubu pertahanan Fortaleza di Malacca, mengawal Selat Melaka dan mengawal perdagangan rempah di Melaka. Pertempuran pertama ialah pengepungan Melaka pada tahun 1606. Pengepungan ini menyaksikan Belanda gagal dalam misinya, namun telah menyebabkan armada Afonso de Castro mengalami kecederaan teruk. Dengan ini, Belanda sekali lagi bersepakat dengan Kesultanan Johor untuk menyerang Melaka. Oh Belanda, selamat datang ke Johor. Terima kasih. Saya mendapati kawasan Melaka mempunyai kawasan yang strategik. Ouch. Jadi apa kata kita serang mereka? Setuju. Tapi kalau kita menang, saya ambil Melaka. Usaha Belanda Johor bergabung untuk mengalahkan Portugis berjaya apabila mereka berjaya menewaskan Portugis. Melaka yang menjadi benteng terakhir kuasa Portugis telah ditawan sekaligus menamatkan pengaruh Portugis di Nusantara. Selaras dengan perjanjian dengan Johor pada 1606, pihak Belanda mengambil alih pentadbiran Melaka dan bersetuju untuk tidak menuntut wilayah atau berperang dengan mana-mana kerajaan-kerajaan Melayu. Pada tahun 1800, perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, lokasi di Kedah. Pada abad ke-18, British mengalahkan ekspedisi ke timur untuk meningkatkan kejayaan negara melalui perdagangan. Persaingan dengan kuasa barat lain seperti Belanda dan Perancis menyebabkan British berusaha mendapatkan penempatan-penempatan baru untuk menjamin kepentingan British di timur. British menggunakan pelbagai strategi untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Penempatan strategik ini penting bagi memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam lain. Terus gas. Princess Tai, kemana kamu? Siti, bukan SSTI. Tolong, kami telah diserang siap. Boleh? Kami nak boleh? Saya tolong kamu, kamu tolong saya. Saya nak Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Berani kau? Tapi kami nak lebih lagi. Apa?
Semenjak dari peristiwa tersebut, tanah Melayu mulai dipintah oleh British. Abad ke-18, rakyat Melayu, Cina dan India dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan British. Kenapa kamu tidak nyanyi? Nyanyi, kamu lah nyanyi. Babak 5. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Pada tahun 1941, lokasi kawasan perkampungan di Kota Baru. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun melancarkan serangan di pantai utara Tanah Melayu di Kota Baru dan mula maju ke bawah pantai timur Tanah Melayu. Ini dilakukan bersama dengan penyerangan di Patani dan Songkar di Thailand, di mana mereka bergerak ke selatan melalui jalan darat menyeberangi sempadan Malaysia-Thailand untuk menyerang ke sebelah barat Tanah Melayu. British akhirnya mundur akibat kekalahan dari peperangan yang terjadi. Tentera Jepun mula bergerak ke semua negeri Tanah Melayu dan menindas rakyat di perjalanan mereka. Menjelang 31 Januari 1942, keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke dalam tangan Jepun. Kamu semua tidak guna. Bila kamu nampak orang Cina, Jepun menjajah di kawasan perkampungan. kamu semua tidak guna. Bila kamu nampak orang Cina, bunuh mereka. Hai. Tentera Jepun sering memeriksa setiap rumah di perkampungan. Karena saya itu. Kamu orang Melayu? Ya, Jadi ini siapa? kawan saya lah. Kamu orang Cina? Jadi kamu suka bakwa? Suka? Mati. Ya, jauhkan ini. Kapten, tanah air kita telah dibom. KL? Bukan, rumah kita, Nippon. Hah? Nippon? Bye! Babak 7. Semangat ingin merdeka pada tahun 1957. Lokasi sebuah perkampungan di Tanah Melayu. Setelah Jepun menduduki Tanah Melayu sehingga tahun 1945, mereka mula mengundur diri dan menyerah kalah setelah berlakunya pengeboman bom atom ke atas Hiroshima dan Nagasaki. Pengunduran Jepun telah memberi ruang kepada Parti Komunis Raya (PKN) untuk menguasai Tanah Melayu, akan tetapi tidak berjaya kerana British kembali berkuasa. Pentadbiran tentera British merupakan peristiwa akhir Perang Dunia Kedua. 3 orang rakyat sudah membuat perencanaan untuk menyelamatkan tanah air. Kita mesti selamatkan
tanah kita mesti mempertahankan hak kita. Oi, kamu orang, ciao. Iya, ini tanah kami. Pergi kau dari sini. Ke dah kau dah. Pada tahun 1946, nelayan Yunani ditemukan oleh pentadbiran British akan tetapi mendapat penentangan oleh orang Melayu dan dibentuk semula sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 sehingga tahun 1957. Dua orang British sedang minum teh sambil bersembang tentang kehidupan tinggal di Tanah Melayu. Patutkah kita tinggal di tanah Melayu? Tetapi saya suka dia. Ya, saya suka laksa pinang mereka. Tetapi cuaca dekat sini sangat panas. Ya betul. Juga dengan masalah jalan yang sesat. Walau apapun, Melaya amat panas. Babak 8. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957, lokasi di Dataran Merdeka. Pada 8 Februari 1956, tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina, dan India menandatangani Perjanjian London yang memberi petanda bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka. Sekembalinya Tun Abdul Rahman dari London, beliau telah mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Bendera Malaysia dikibarkan, dinaikkan sampai diiringi dengan lagu Nenggara-Ratu. Merdeka! 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 Maaf yang berhormat, bagaimana pula dengan kami dari Sabah dan Sarawak? Alamak, saya terlupa. Maafkan saya. Nanti saya akan usulkan berbincangkan dengan menteri-menteri dari Sabah dan Sarawak. Babak akhir. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963, lokasi di Pejabat Tunku Abdul Rahman. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan pergabungan 5 buah jajahan iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk sebuah negara baharu. Pada 9 Julai 1963, wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura serta Brunei berhasrat untuk membentuk sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Dicapai pada tahun 1963. Namun tidak lama kemudian, Singapura keluar dari membentuk kerajaan sendiri. Tunku Abdul Rahman sedang bertelefon dengan Menteri Singapura.
Hello. Halo. Buat betul. Yang Muhammad apa kabar? Saya kabar baik. Yang Muhammad apa kabar juga? Saya kabar baik juga. Oh. Kemarin apa pesan yang Muhammad telepon saya? Tidak, saya cuma nak bagi tahu negara saya di tanah Melayu ini sekarang banyak masalah lah. Habis tu nak buat macam mana sih? Ini kalau orang Singapura saya nak bagi tahu. Kasih cakap siap. Kalau orang Melayu cakaplah, okeylah kita putus hubungan. Why sih? Setelah Brunei dan Singapura tidak lama bergabung dalam pembentukan Malaysia, maka hanya semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak sahaja yang akan dalam Malaysia. Beberapa tahun kemudian, Malaysia mulai berkembang dan membangun dengan pesat dari segi ekonomi, pembangunan, pendidikan dan seumpamanya. Selain itu, Malaysia kini hidup dengan penuh kebebasan tanpa dijajah oleh penjajah luar. Ini secara tidak langsung, masyarakat hidup dengan aman damai, kemakmuran dan penuh keharmonian tanpa mengira bangsa, agama dan budaya yang berlainan. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. 1, 2, 3.